Dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa pada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Syazani binti Cik Mat, nombor matrik 270767. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Nurzayanti bin Cik Muhammad Nasir. Saya ingin membentangkan mengenai tugasan individu tentang permasalahan sosial yang berlaku di kampung saya. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai masalah sosial di kampung saya telah melakukan temubual bersama penghulu kampung. Temubual ini dijalankan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi WhatsApp video call. Seterusnya, saya ingin memberitahu sedikit tentang latar belakang penghulu kampung saya, iaitu di Kampung Poh 5, Kota Baru, Kelantan. Latar belakang penghulu dari segi pendidikan, beliau memiliki tahap pendidikan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia iaitu STPN pada tahun 2009. Pada ketika itu, beliau tidak pernah menyangka untuk bergelar penghulu kampung. Beliau telah berkhidmat sebagai penghulu kampung ini selama 6 tahun memegang jawatan sebagai penghulu kampung sejak dari tahun 2008 sehingga sekarang. Seterusnya, maklumat geografi kampung dan penduduk. Penghulu ada menceritakan dengan lebih lanjut mengenai jumlah penduduk mengikut kumpulan umur dan aktiviti ekonomi penduduk. Geografi penduduk Kampung Poh 5 yang lokalitinya berada bersepadanan dengan daerah Bacok dan daerah Kota Baru. Penduduk yang berada di daerah Mungkin Banggu, Poh 5, Bacok adalah seramai 322 penduduk dengan bilangan buah rumah 110, manakala di daerah Mungkin Banggu, Poh 5, Kota Baru seramai 710 penduduk dengan bilangan rumah 158 buah. Jumlah keseluruhan penduduk adalah seramai 1,032 orang dan jumlah bilangan buah rumah 268 buah. Jumlah penduduk mengikut umur terdiri daripada warga emas, dewasa, remaja dan kanak-kanak di Kampung Poh 5. Melalui temubual bersama penghulu kampung, jumlah warga emas dalam kedua lokaliti daerah tersebut adalah seramai 110 orang, manakala kategori dewasa lebih kurang 272 orang, kategori remaja 428 orang, jumlah kategori kanak-kanak seramai 222 orang. Selain daripada itu, dari segi aktiviti ekonomi utama penduduk ialah menanam padi, meniaga, menternak haiwan dan sebagainya. Namun, aktiviti majoriti yang dilakukan penduduk kampung ini adalah tertumpu kepada aktiviti menanam padi dan meniaga sendiri. Dari situ dapat dilihat dari segi tahap kemiskinan berada pada tahap sederhana. Ini kerana banyak penduduk warga emas tidak lagi bekerja dan bergantung harap kepada anak-anak. Namun masih ada warga emas yang bekerja di kampung ini, tetapi dalam majoriti yang sangat sedikit sahaja. Dari segi pekerjaan penduduk di Kampung Poh 5, majoriti yang bekerja dalam kategori dewasa ini boleh dibahagikan kepada kategori 1, bekerja sendiri, 2, bekerja dengan kerajaan, 3, bekerja swasta.
Walau bagaimanapun, jumlah penduduk yang bekerja dalam kategori ini tidak terlalu ramai. Ini kerana kebanyakan golongan dewasa telah berhijrah ke bandar. Dari segi bekerja sendiri seperti meniaga di pasar-pasar, kedai makan, bekerja di bengkel, kategori pekerjaan pula seperti daripada segi kerajaan seperti guru, jururawat, polis dan pegawai kerajaan. Kategori swasta pula bekerja kilang, pasaraya, pusat beli belah, kedai baju, kafe, restoran dan sebagainya. Selain itu, dari segi pendapatan pula, secara kasarnya melalui apa yang dikongsikan oleh penghulu kampung, kategori warga emas bekerja sendiri anggaran daripada 1,000 ke atas. Pendapatan kategori dewasa yang bekerja sendiri anggaran RM1,000 hingga 3,000. Manakala dewasa yang bekerja dengan sektor-sektor tertentu boleh dianggarkan 1,200 hingga 3,000 dan sektor swasta pula dari 800 hingga 2,500. Isu sosial dan tingkah laku dirian yang ketara di kampung ini adalah melibatkan budak-budak muda dalam kalangan remaja dan dewasa yang terlibat dengan penagihan dadah, bil kuda dan banyak lagi. Masalah ini sering berlaku dalam kalangan dewasa dan remaja. Isu ini sememangnya merisaukan semua pihak dengan tingkah laku menghisap dadah dan juga mengedar dadah. Dan punca-punca berlakunya masalah sosial ini adalah yang pertama, golongan muda yang tidak bersekolah dan dengan tidak bersekolah lebih memudahkan mereka untuk terjebak dengan masalah sosial sebenarnya. Yang kedua, puncanya adalah menganggur, tidak mempunyai pekerjaan. Pastinya memilih jalan mudah untuk mendapatkan duit seperti melakukan aktiviti pengedaran dadah. Okey, yang seterusnya intervensi. Melalui masalah sosial yang wujud, sebenarnya ada beberapa intervensi ataupun program yang telah dilakukan di mana yang dilaksanakan oleh pihak penghulu dan jawatan kuasa masjid di kampung tersebut. Seperti telah diadakan kempen dengan pihak AADK Bacok dan Kota Baru bagi memberi kesedaran mengenai bahaya dadah menghancurkan masa depan. Ini merupakan usaha sama bagi membantras dan mengatasi masalah ini. Dan harapan penghulu dari segi kampung, beliau mengharapkan lebih banyak lagi program dan berharap agar pihak-pihak yang sepatutnya lebih kerap membuat rondaan bagi memastikan pihak berkuasa lebih melakukan gerakan pemerhatian agar isu ini dapat dicegah dengan sebaik mungkin dan berharap semua pihak berganding bahu memastikan kampung ini bebas dari gejala seperti ini. Akhir sekali, untuk refleksi cadangan intervensi yang boleh dilakukan berdasarkan isu sosial ialah seperti intervensi keluarga. Program intervensi keluarga yang dibina bagi membendung tingkah laku anak-anak dari terjebak. Tambahan itu, dengan melakukan program terapi keluarga bagi membangunkan kekuatan dalaman dalam lebih kuat mengawal situasi ahli keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Justru itu, peranan pekerja sosial pula yang boleh digunakan dalam isu ini adalah sebagai penyelidik, di mana pekerja sosial perlu melibatkan diri dalam memahami amalan dan pengetahuan berpandukan maklumat baru dan perlu mempunyai kemahiran yang baik dalam menangani sesuatu isu.
Tambahan lagi, perlu bijak dengan pengetahuan yang sedia ada tentang teori-teori berkaitan. Oleh itu, dengan peranan ini dapat membantu dalam memulihkan mereka yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.